Zaman Pakatan Harapan lah keluar 500,000 orang dengan 5 bilion dikeluarkan kerana Pakatan Harapan ambil alih je, terus kata tenat kanser yang jatuhkan tabung haji Pakatan Harapan. Untuk makluman yang berhormat, Kulim, hari itu yang berhormat Kulim menyatakan bahawa ada teguran-teguran daripada Bank Negara yang tabung haji tidak ambil peduli atau tidak ambil maklum. Untuk makluman yang berhormat, kita pada tahun 2015, Bank Negara telah beri teguran khususnya kepada saya dan Menteri, YB Menteri waktu itu. Kita telah reservekan pada tahun itu juga sebanyak 360 juta ringgit dalam keuntungan pada tahun tersebut. Dan kita di sini yang berhormat, ni surat yang saya ada daripada Bank Negara yang menyatakan, Bank Negara telah menyatakan, in relation to Lembaga Tabung Haji, the institution has proactively taken appropriate measure to further strengthen its risk management practices, both on its own initiative and it respond to earlier engagement with the bank. This will reinforce a sustainable and healthy financial position of the institution going forward. Maknanya, Yang Berhormat Kulim sebutkan dalam perbahasan hari itu adalah kurang tepat. Kami telah apa yang surat lembaga Bank Negara beri pada kami telah balas dan kami telah memperakui dan melakukan walaupun tabung haji bukan di bawah seliaan Bank Negara. Tapi ini surat daripada Bank Negara yang telah diberikan dan saya telah nyatakan. Dan untuk makluman Yang Berhormat Kulim juga, betul Yang Berhormat Kulim sebut tadi dia ada defisit tapi dia tak realise lagi. Tapi keuntungan yang Berhormat sebut, keuntungan dibayar daripada duit pendeposit malah reserve, itu adalah tidak tepat sama sekali. Akhir sekali, macam disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri semalam, kalau kita nak debat semua, masing-masing, Yang Berhormat pun sama, saya sama, Parit Bunta pun sama. Niat kita untuk membangunkan tabung haji, bukan nak menjahanamkan tabung haji. Niat kita tidak mahu membawa kancah dalam kancah politik. Walaupun kita berbeza pendapat, biarlah RCI itu menentukan dan akhirnya semua rakyat tahu dari hasil siasatan diraja itu. Tak perlulah kita berbahas sekarang. Saya mungkin boleh kelirukan Dewan dan rakyat. Yang Berhormat pun serupa. Jadi marilah kita ambil apa yang jalan yang baik diambil oleh Yang Berhormat Menteri semalam. Kita tunggu kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini akan membuat RCI. Sebenarnya Yang Berhormat Kulim, Yang Berhormat Kulim, zaman Pakatan Harapan, Yang Berhormat waktu jadi menteri, dalam manifesto Yang Berhormat nak buat RCI untuk tabung haji. 22 bulan Yang Berhormat memerintah. Kenapa persoalannya tidak dibuat RCI? Jadi alhamdulillah kerajaan di bawah paguh baru sekarang ni, insya-Allah saya yakin biarlah mereka merungkaikan siapa dan apa yang telah berlaku. Terima kasih Yang Berhormat Kulim. Terima kasih. 2 minit dua perkara saya nak sebut. Surat Bank Negara pun ada pada saya, tarikhnya 23 Disember 2015. Teguran kepada tabung haji. Betullah masa itu baling pengurusi. Amalan mengagihkan hibah dan bonus kepada pendeposit. Boleh tanya Kulim, itu surat diidris oleh Bank Negara kepada Yang Berhormat ke ataupun saksian? Tidak. Surat itu terlampir ketika taklimat diberi pada Jamaah Menteri dan kebetulan saya berjabat tangan sebagai menteri masa itu. Jadi saya kumpul baliklah nota lama. Ya. Amalan mengagihkan hibah dan bonus kepada pendeposit yang jumlahnya melebihi keuntungan semasa. Baik. Akta Tabung Haji 1995 menyatakan syarat pengagihan hibah di bawah Seksyen 22/3A di mana tiada untung boleh agih, boleh diisytiharkan dalam mana-mana tahun, melainkan jika pada akhir tahun itu, aset kumpulan wang tidak kurang daripada jumlah liability. Amount yang kena dibayar kepada pendeposit dikira seolah-olah kena dibayar dengan serta-merta. Dalam kata lain, jumlah aset mesti tidak kurang daripada jumlah tagungan. Mesti ada untung boleh agih. Yang Berhormat Baling tadi sebut, agihan hibah diambil duit deposit, pendeposit. Itu lebih bahaya. Ini tabung haji bukan skim Pak Mantelo. Saya pun Yang Berhormat tarik balik daripada pendeposit. Yang Berhormat Kulim, you are a gentleman. I always have high respect to you. Tarik baliklah perkataan Pak Mantelo. Jangan kelirukan Dewan Rakyat di luar sana. Berdosa. Kita tak ada Pak Mantelo dalam hal ni. Sebab itu, you can berbahas. Saya respect you. Tapi jangan go beyond macam Pak Mantelo itu mengelirukan Dewan dan netizen di luar. Saya respon dulu. Okay? Dan saya minta, you boleh cakap, saya respect you.
Dan saya pun ada fakta. Okey. Yang berhormat pun ada fakta. We go on Baik. facts. Okay, please. Yang Thank you. saya nak sebut adalah sebelum Yang Berhormat Baling menjadi pengerusi, akaun tabung haji sehat 2012-2013. Defisit tabung haji mula merosot secara kebetulan setelah Baling mengambil alih. Itu aja. Itu fakta. Itu fakta. Kebetulan. Saya tak kata. Baik. Saya katakan dalam akta tabung haji, hibah hanya boleh diberi kalau ada keuntungan perniagaan. Berniaga dalam pasaran saham, berniaga dalam sektor hartanah, berniaga dalam sektor peladangan, ada untung, bayar subsidi tambang haji. Itu kita sokong. Ada untung, bagi hibah pada pendeposit. Itu kita sokong. Tapi kalau perniagaan itu rugi dan laporan audit mengatakan rugi, akta tabung haji kata kalau rugi tak boleh bayar. Orang audit mana? PwC ke? PwC Itu tak Ketua pakai Audit Negara. akta badan berkanun. Untuk maklumat yang berhormat yang saya hormati, tabung haji mesti di bawah Jabatan Audit Negara, sir. Bukan di bawah PwC ataupun Ernst & Young dan sebagainya. Untuk maklumat yang berhormat Menteri, tabung haji pengurusan di bawah Yang Berhormat Kulim mengeluarkan 10 juta ringgit duit pendeposit, bayar pada semua audit-audit yang di luar tu. Kita ada Jabatan Audit Negara, tak perlu keluarkan duit. Untuk maklumat Yang Berhormat Kulim juga, kalaulah Yang Berhormat kerajaan yang cekap, adil, ini saya nak beritahu kenapa tak buat konsep tabayun, kenapa tak panggil semua pengurusan tertinggi bincang. Mereka ni tak pernah curi duit. Perniagaan ada jatuh, ada bangun. Tapi Yang Berhormat Menteri, kerajaan terdahulu tak buat. Mereka datang ke pejabat setelah Yang Berhormat jadi kerajaan, halau mereka keluar pakai polis. Sampai hari ini dah 620 hari tak dibela, tak dipanggil, tak ditanya. Ini CFO yang jadi accountant, yang telah bekerja selama 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun. Untuk maklumat Yang Berhormat Kulim dan Yang Dipertua, mereka digantung kerja sampai hari ini, sir, tanpa pembelaan, tanpa tabayun. Ini one way street, sir, one way. Soalan mereka jawab sendiri. Patut ada konsep tabayun. Ini panggil mereka, barulah kita dapat perkara yang benar, sebab kita sayang tabung haji. Baling, saya Kita nak ingatkan bela ini. tabung haji, bukan nak meruntuhkan institusi agama Islam yang mulia di sisi Allah. Please. Saya ingat Baling macam ni, sekejap lagi Baling ambil bahagian bahas, saya akan bagi celahan pula. Ya, Yang Berhormat. Sekarang saya nak lengkap. Sekarang saya nak Tolong turunkan. ringkaskan. Saya nak gulung. Ya. Saya kekal dengan fakta yang saya nyatakan. Okey? Tabung Tunggu RCI, Datuk Yang Dipertua. I think we wait for RCI. I think perkara ni mengelirukan Dewan. Dan rakyat di sana, kesian kat rakyat yang kejap lagi akan Apa, bagi masuk dalam all kind of Facebook. Ya. Berdosa mereka. Jadi Ya. I think Nanti we should boleh stop. dijawab. Betul. Nanti boleh dijawab. Sebab itu Menteri tak bagi laluan langsung semalam. Silakan. Yang Dipertua, Ya. ini adalah taklimat isu Lembaga Tabung Haji kepada jamaah menteri. Sila ringkaskan, Yang Berhormat. Sebab dah 30 Ini minit. adalah taklimat isu Lembaga Tabung Haji kepada jamaah menteri zaman PH dan zaman Perikatan Nasional. Di dalam taklimat ini menyata dengan terang, defisit tabung haji ketika 2014, 2015, 2016, 2017 benar-benar berlaku. Defisit ini bernilai 10 bilion ringgit. Unrealized losses. Dengan izin. Itu je. Unrealized losses. Bukan kita nak Okey. jual hari ni. Kalau jual hari ni mesti ada Dalam rugi. taklimat ini Perkara juga- ni tak perlu dipertikaikan Dalam kerana taklimat- unrealized losses. Silakan. Dapat. Ah, Saya tolong- dalam tolong soal ringkaskan, tamatkan boleh. Yang Berhormat. Saya dalam soal unrealized atau tidak, saya lebih percaya kredibiliti Jabatan Audit Fakta takkan membohong. berbanding sahabat saya. Fakta tidak akan membohong. mesti terlalu defensif? exactly. You have your facts, Saya we have dengar our dengan facts. tenang. Okay? Tapi saya tak payah kisahlah. defensif. Yang Berhormat Kulim tadi kata, Tak sejak payah saya defensif, pegang Abang tabung Ali. haji rugi. But it's okay. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat Kulim. Cukup, okey. Terima kasih. Terima kasih. Saya pertahankan fakta saya hormati sahabat saya, tak perlu terlalu defensif. Biar data berbicara. Mike, terima kasih. Zaman Pakatan Harapan lah.
keluar 500,000 orang dengan 5 bilion dikeluarkan kerana Pakatan Harapan ambil alih je, terus kata tenat kanser yang jatuhkan tabung haji Paling minta Pakatan buat Harapan. RCI cepat Saya sikit ingin, tu je. saya ingin jemput pembahas seterusnya Yang Berhormat Pontian. Terima kasih. Yang Berhormat. 15 minit Yang Berhormat Pontian kalau boleh. Terima kasih. Datuk Yang Ketua,